Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rahmadiana Chen, nombor matrik A216421. Video ini disediakan bagi memenuhi keperluan tugasan individu bagi kursus SKPW 1213, Teori dan Amalan Kerja Sosial di bawah bimbingan Dr. Noreni. Apakah yang dimaksudkan sistem pengurusan kes kerja sosial? Menurut Baker 2003, ia merupakan prosedur untuk merancang, mencari dan memantau perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja atau pelbagai agensi sosial bagi klien. Kebiasaannya, sebuah agensi akan mengambil tanggungjawab utama dengan menugaskan pengurusan kes bagi menyelaras perkhidmatan, pembimbing dan kadang-kadang mengawal sumber untuk klien. Terdapat 5 tahap dalam sistem pengurusan kes kerja sosial, iaitu yang pertama, pembinaan rapor, kedua, penentuan situasi, ketiga, perancangan dan intervensi, keempat, pemantauan dan penilaian, dan akhirnya penamatan. Bagi tugasan ini, agensi yang telah ditetapkan oleh pesara ialah AW Garas atau dikenali sebagai AYG yang berlokasi di Rimba Jaya, Shah Alam. Saya telah menjalankan sesi temu bual bersama seorang klien yang bernama Akmal, bukan nama sebenar. Dia berumur 12 tahun dan kini bersekolah di Sekolah Kebangsaan Padang Jawa dan menetap bersama keluarganya di Pansar Burikan Rimba Blok E. Akmal telah menyertai AYG sejak dari darjah 1 lagi, iaitu ketika berusia 7 tahun kerana mengikut rakan-rakannya. Selain itu, Akmal mempunyai pencapaian yang cemerlang dalam bidang digital, iaitu dia pernah mendapat johan dalam pertandingan digital poster yang telah diadakan di sekolah. Jika kita melihat kepada latar belakang keluarganya pula, Akmal merupakan anak bongsu dan mempunyai seorang kakak yang berusia 16 tahun. Bapa Akmal bekerja sebagai pemandu lori, manakala ibunya bekerja sebagai kaki tangan pejabat. Perbincangan kes klien. Melalui sesi temu bual mendalam, saya mendapati Akmal mempunyai 4 isu utama yang mengganggu kefusihan sosialnya, iaitu yang pertama, sikap pendiam dan pengurusan emosi yang pasif. Akmal merupakan seorang yang sangat pendiam dan apabila dia berasa sedih atau menghadapi masalah, dia tidak meluahkannya kepada sesiapa. Sebaliknya, memilih untuk memendam perasaan itu sendiri dan melarikan diri dengan bermain permainan video sehingga dia berasa baik semula. Kedua, konflik hubungan kekeluargaan dan ketidakseimbangan tugas domestik. Hubungan Akmal dengan kakaknya didapati tidak berapa baik dan renggan. Akmal berasa terbeban kerana semua atau kebanyakan kerja rumah terpaksa dilakukan olehnya sendiri, manakala kakaknya kurang membantu. Ini telah menyebabkan Akmal berasa kurang adil dan tertekan di rumah. Ketiga, konflik interpersonal dan tingkah laku agresif. Akmal didapati mempunyai isu pengurusan kemarahan akibat kerap memendam emosi. Dia mempunyai pengalaman di mana dia pernah kena tuduh oleh cikgu kerana memecahkan botol air rakannya. Dia juga pernah terlibat dalam kes pergaduhan sehingga bertindak menampar muka kawannya kerana merosakkan peralatan tulisnya tanpa meminta maaf. Dan akhirnya, kekurangan keyakinan diri dan motivasikan diri. Melalui sesi penilaian, didapati krisis emosi yang dihadapi telah menjejaskan harga diri klien. Hal ini telah menyebabkan Akmal mengalami penurunan motivasi yang ketara untuk melibatkan diri dalam kepimpinan sekolah. Sehingga dia juga menolak sebarang pelantikan jawatan atas alasan malas. Justifikasi malas yang dinyatakan oleh Akmal sebenarnya merupakan satu bentuk mekanisme pertahanan diri psikologi. Dia kurang keyakinan diri untuk memikul tanggungjawab kerana bimbang akan kegagalan atau takut dituduh lagi seperti peristiwa lalu. Kita akan lihat kepada perbincangan teori dan kaitan dalam sistem pengurusan kes kerja sosial. Yang pertama, pembinaan rapor. Proses kerja pada tahap ini berfokus kepada semakan dokumentasi kes yang dirujuk ke agensi. Jika dokumen lengkap dan sesuai dengan perkhidmatan yang disediakan, maka kes akan diterima. Di sini juga, pekerja sosial dapat mengumpul dokumentasi awal seperti biodata klien, latar belakang klien, kes yang dialami klien, dan rekod pelibatan aktif klien di AYG. Melalui proses semakan dokumen, pemerhatian awal dan saringan pada fasa ini, pekerja sosial berjaya mengenal pasti profil awal klien. Akmal disari sebagai seorang kanak-kanak yang mempunyai personaliti yang sangat pasif, pendiam dan cenderung memendam emosi.
Seterusnya, tahap kedua, penentuan situasi. Terdapat 4 isu utama iaitu sikap pendiam dan pengurusan emosi yang pasif, konflik hubungan kekeluargaan dan ketidakseimbangan tugas domestik, ketiga, konflik interpersonal dan tingkah laku agresif, serta kekurangan keyakinan diri dan motivasi kendiri. Terdapat 3 keperluan yang perlu dipenuhi iaitu keperluan emosi, memerlukan saluran ekspresi sihat untuk mengatasi sikap pendiam dan memendam perasaan, keperluan interpersonal, pemulihan hubungan kekeluargaan dan pengurusan konflik di sekolah, keperluan motivasi memerlukan pengukuran harga diri bagi mengatasi kekurangan motivasi kendiri dan meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya, terdapat 2 sumber klien iaitu dari sumber dalaman, klien mempunyai bakat dan rekaan digital, poster dan minat terhadap muzik. Sumber luaran pula, klien mempunyai sistem sokongan rakan sebaya, sokongan keluarga dan persekitaran selamat di AYU. Pada tahap ini, klien dapat dikaitkan dengan 2 teori iaitu teori perkembangan psikososial Erik Erikson dan teori pembelajaran sosial Bandura. Kita akan melihat kepada teori perkembangan psikososial Erik Erikson terlebih dahulu. Menurut Erik Erikson, perkembangan manusia adalah meliputi 8 tahap psikososial. Tahap-tahap ini saling bergantungan di mana kejayaan satu tahap akan membawa individu kepada tahap yang lain bergantung pada peringkat umur. Kes klien ini dapat dikaitkan pada tahap krisis industri lawan inferiority di mana pada usia 6 tahun hingga 12 tahun. Di sekolah, Ahmad cuba membina rasa cekak melalui subjek muzik dan pencapaian poster digitalnya. Namun, tekanan beban kerja rumah yang tidak adil di rumah, ditambah pula dengan trauma dituduh memecahkan botol air di sekolah telah menyekat perkembangan emosinya. Akibatnya, klien mengalami rasa inferiority atau rasa rendah diri yang menyebabkan dia menjadi seorang yang sangat pendiam dan memilih untuk bermain game untuk melarikan diri daripada realiti apabila menghadapi sebarang masalah. Krisis inferiority ini bukan sahaja membentuk sikap pendiam beliau, malah turut menjejaskan motivasi klien di sekolah. Sikap Ahmad yang enggan memegang sebarang jawatan di sekolah atas alasan malas sebenarnya merupakan satu bentuk mekanisme pertahanan diri akibat rasa rendah diri yang kronik. Ia takut untuk memikul tanggungjawab kerana bimbang akan kegagalan atau yang dituduh lagi seperti kes botol air sebelum ini. Seterusnya, teori pembelajaran sosial Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura dikenalkan oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, dia telah menjelaskan bahawa seseorang akan belajar tingkah laku melalui pemerhatian dan peniruan daripada persekitaran yang dilihat dan didiami, yang melibatkan kedua-dua aspek iaitu tingkah laku dan kognitif iaitu pemikiran. Proses eksperimen beliau yang terkenal ialah eksperimen patung Bobo yang melibatkan patung yang dikenali sebagai Bobo. Eksperimen ini menunjukkan bahawa kanak-kanak akan meniru sebarang perlakuan agresif daripada orang dewasa di persekitarannya. Perkara yang lebih penting yang didapati daripada eksperimen ini ialah dia telah menunjukkan pertalian antara teori-teori pembelajaran behavioralism dan kognitif kerananya merangkumi aspek-aspek pemerhatian, ingatan dan motivasi. Kerja sosial dapat mengaitkan teori ini dengan kes klien iaitu seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 12 tahun. Walaupun semasa sesi intervensi, klien telah menyatakan bahawa tidak mempunyai sebarang masalah di rumah dan di sekolah, namun tingkah laku yang ditunjukkan telah mengabarkan sebaliknya. Berdasarkan teori pembelajaran sosial Bandura, tingkah laku agresif klien mungkin dipelajari secara tidak langsung melalui pemerhatian terhadap persekitarannya atau pengalaman lepas. Klien mungkin meniru tingkah laku tertentu tanpa sadar atau menggunakan tingkah laku agresif seperti tindakan menampar muka kawannya apabila peralatan tulisnya dirosakkan, sebagai cara untuk melepaskan emosinya yang selama ini terpendam. Seterusnya, tahap ketiga, perancangan dan intervensi. Terdapat 2 penentuan matlamat kes iaitu dari segi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, melatih pengurusan kemarahan dan ekspresi emosi secara sihat. Jangka panjang pula membina semula harga diri dan harga industri klien.
Pekerja sosial akan bertindak sebagai enama dan akma sebagai ejen aktif. Ketiga, membentuk pelan tindakan kes dan melaksanakan strategi intervensi. Terdapat dua strategi, iaitu yang pertama, strategi pemerkasaan bakat. Pekerja sosial akan memanfaatkan sepenuhnya sumber kekuatan akma yang mahir dalam bidang digital. Pekerja sosial akan memberikan amat tugas dan tanggungjawab khas untuk mereka bentuk poster digital bagi program-program agensi termasuk poster aktiviti. Melalui kaedah ini, setiap kali akma berjaya menyiapkan tugasan, agensi akan memberi peneguhan positif berupa pujian dan penghargaan. Ini secara praktikal akan membantu menukarkan krisis inferioriti rendah diri kepada rasa industri, iaitu rasa cekap dan dihargai. Seterusnya, pemantauan dan penilaian. Kaedah pemantauan iaitu pemerhatian langsung tingkah laku harian di AYG dan maklum balas berkala daripada rakan rapat ataupun pihak agensi. Kedua, laporan kemajuan. Mengikut laporan kemajuan, klien telah didapati mempunyai perubahan yang positif. Klien kurang menyediri, ceria dan ketagihan game berkurangan. Dari aspek keberkesanan, intervensi ini terbukti berjaya. Akma telah mencapai matlamat kes di mana dia kini mampu mengurus emosi dengan stabil. Apabila timbul sebarang konflik interpersonal, dia tidak lagi bertindak agresif seperti kes sebelum ini. Sebaliknya, dia memilih untuk meluahkan ketidakpuasan hatinya secara lisan dan matan. Semakan semula, proses menunjukkan perancangan yang dibuat sangat efektif dalam meningkatkan kefungsian sosial klien. Akhir sekali ialah tahap kelima, iaitu penamatan. Pekerja sosial akan memaklumkan secara rasmi kepada klien dan penjaga atau waris, dan semakan akhir akan dijalankan bersama pihak berkaitan. Bagi peneguhan masa depan, pekerja sosial akan memberi motivasi akhir agar klien mengekalkan teknik komunikasi sihat dan terus aktif reka poster di AYG. Pekerja sosial juga akan memaklumkan klien saluran dan agensi-agensi yang boleh dirujuk atau dihubungi jika mempunyai sebarang masalah. Proses akan diakhiri dengan menyediakan dokumentasi penamatan kes secara rasmi bagi menutup fail kes akma di agensi dengan status kes yang sangat berjaya dan simpan laporan penamatan. Kesimpulannya, kes ini membuktikan betapa pentingnya penggunaan teori yang tepat dalam amalan kerja sosial. Gabungan teori yang sesuai dapat membantu kita memahami dengan jelas bagaimana tekanan persekitaran boleh mempengaruhi dan membentuk tingkah laku seseorang individu. Melalui pelaksanaan 5 tahap pengurusan kes yang bersistematik, pekerja sosial bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah jangka pendek, malah mampu meningkatkan kefungsian sosial klien untuk jangka panjang. Akhir kata, sistem ini penting untuk memastikan kumpulan sasar menerima perkhidmatan yang terancang, kompeten dan mampu mencapai matlamat yang ditetapkan. Sekian sahaja, terima kasih.